Yang berhormat Puan Tarisha Kogsuisin Seputi. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan nombor 4. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat dari Seputi, Syarikat Touch 'n Go Sendirian Berhad dahulu dikenali sebagai Rangkaian Segar Sendirian Berhad, iaitu sebuah syarikat yang ditubuhkan pada bulan Oktober 1996. Menerusi usaha sama kerjaan, syarikat berkenaan pada bulan Mac 1997 telah melancarkan kaedah pembayaran kad prabayar kutipan tol elektronik yang dikenali sebagai Touch 'n Go. Manakala peranti Smart Tag pula ialah alat pemancar data inframerah atau infrared yang diperkenalkan pada bulan Mac 1999 sebagai kemudahan kepada pengguna membuat transaksi pembayaran tol tanpa perlu berhenti di plaza tol. Pada peringkat awal, sistem Touch 'n Go ini telah dilaksanakan di Lebuhraya Plus dan Metromax sebelum ia diterima pakai di semua Lebuhraya. Untuk makluman yang berhormat, sebelum pengenalan Smart Tag pada tahun 1999, terdapat berbagai jenis sistem kutipan tol elektronik yang dilancarkan oleh beberapa buah syarikat konsesi tertentu. Sehubungan itu, mulai 1 hari bulan Julai 2004, kerajaan telah memutuskan supaya sistem kutipan tol elektronik di semua lebuhraya di negara ini diseragamkan menerusi sistem pembayaran elektronik bersepadu tunggal, iaitu Touch 'n Go Smart Tag. Dasar ini bertujuan mengelakkan timbul keliruan dan kesulitan kepada pengguna, sekaligus menyematkan kos pembelian kad dan perhenti yang berasingan. Sehingga kini, secara perata, lebih daripada 50% pengguna lebuhraya telah memilih untuk menggunakan kad Touch 'n Go sebagai kaedah pembayaran tol sejak ianya dilancarkan hampir 15 tahun dulu. Untuk maklumat yang berhormat juga, masalah kesesakan di plaza-plaza tol lebuhraya bukanlah berpunca daripada penggunaan sistem Touch 'n Go atau Smart Tag. Sebaliknya, penggunaan sistem elektronik ini sebenarnya telah membantu pengguna melincingkan dan menjimatkan masa perjalanan mereka. Berdasarkan perhatian oleh LLM, masalah kesesakan di plaza-plaza tol khususnya pada waktu puncak ianya disebabkan oleh ramai pengguna yang memilih untuk membayar transaksi secara tunai. Di samping faktor kesilapan penggunaan onboard unit atau OBU untuk peranti Smart Tag akibat daripada kecuaian pengguna seperti kekurangan baki kredit, masalah bateri dan sebagainya. Sehubungan itu, bagi mengalakkan lagi penggunaan sistem kutipan tol secara elektronik, Kementerian Kerja Raya melalui tahun ini telah menetapkan sasaran penggunaan kad Touch 'n Go, iaitu sekurang-kurangnya 60% untuk lebuhraya dalam bandar dan 35% untuk lebuhraya antara bandar. Di samping itu, syarikat Touch 'n Go Sendirian Berhad juga telah mengambil inisiatif dengan menambahkan lagi bilangan pusat jualan, khususnya fasiliti tambahan nilai dan tambahan nilai automatik. Pada masa kini, terdapat lebih daripada 7,000 pusat tambahan nilai Touch 'n Go di seluruh negara dan 31 Touch 'n Go Spot, iaitu pusat khidmat pelanggan Touch 'n Go Sendirian Berhad di stesen-stesen petrol terpilih di Lebuhraya. Dalam masa yang sama, syarikat konsesi Lebuhraya juga telah diarah untuk meningkatkan tahap perkhidmatan di plaza tol, khususnya pada waktu puncak
dan musim perayaan tertentu. Sekian, terima kasih. Seperti Terima kasih Yang Berhormat kepada Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker. Sebenarnya bagi mereka yang pilih untuk melalui lorong Smart Tag, bila kita melalui Plaza Tol, adalah kerana kita memang nak pergi satu tempat dengan lebih laju. Tapi selalunya apa yang berlaku sekarang ialah bila kita pergi ke Smart Tag, yang lorong Smart Tag, selalunya kita terpaksa tunda balik kerana kereta sana memang yang sistem itu tidak dapat tangkap yang signal dia dan menyumbang kepada kesesakan. Saya boleh senaraikan tempat mana? Plaza Tol di Lempah Pantai, di New Pantai Expressway, dan juga Plaza Tol Patu 3 Shah Alam, dan juga dekat Mont Kiara sana. Selalu kami menghadapi masalah yang sama. Pergi lorong itu terpaksa tunda balik, lepas tu pilih ke lorong lain untuk jalan. Saya Jadi apa sokong, gunanya? saya sokong. Sokong kan? Saya sokong. Siapa sokong? Saya rasa yang ramai yang guna yang sistem Smart Tag ini menghadapi masalah yang sama. Dan saya rasa hairanlah selama ni kenapakah kementerian masih pilih yang syarikat Touch and Go ni, Smart Tag ini sebagai sistem ni, dan keadaan ini memang tidak bertambah baik. Dan kadang-kadang kita lihat dalam satu lebuh raya betul di Kuala Lumpur, dua lorong Smart Tag itu juga ditutup kerana memang sistem dah rosak. Dan saya difahamkan daripada pengurus konsesioner lebuh raya, mereka kata yang pasukan yang datang untuk menambahbaikan atau membaiki yang sistem yang rosak itu, memang mereka datang sangat lambat. Dan selalunya kita lihat yang keadaan ini berlaku. Jadi bagi saya rasa yang pihak kementerian, kalau yang masalahnya adalah kerana monopoli. Kita biarkan Touch and Go sendirian bahas itu, monopoli yang Smart Tag ini yang menyumbang kepada ketidakperkesanan dari segi Smart Tag. Kalau kita pergi ke Singapura, pergi ke London, kereta lalu macam itu saja, tak ada apa-apa halangan. Tapi di Malaysia, kerananya Smart Tag, kita selalu terpaksa tunda balik dan pergi pilih lorong yang lain dan sebagainya. Dan Tan Sri yang dipertua, saya faham semua di sini setuju pada saya kerana semua ni mangsa sama seperti saya. Jadi dari sini saya nak tanya, kenapakah kementerian tidak menyemak semula sistem ini, dan juga mungkin bagi satu open tender lagi bagi syarikat ICT yang lain yang mungkin mempunyai teknologi ICT yang lebih baik untuk tender untuk memberi sistem mereka. Saya rasa yang sistem ini memang sudah terlalu lama, yang terlalu koyak, lapuk dan tak boleh pakai lagi, dan tibalah masa untuk ubah dan juga tukar. Dan juga tentang on-board unit, yang itu benda yang kita letak dalam kereta tu begitu mahal, lebih RM100. Kalau kementerian nak galakkan orang ramai guna Smart Tag, takkan ini dijual dengan harga yang begitu tinggi sehingga ramai orang tidak mampu. Itu sebab ramai yang masih bayar tol dengan tunai. Jadi saya hanya nak menyampaikan yang kesusahan, kepayahan para pengguna tol, kerana kami yang guna Smart Tag, kerana Touch and Go ni, kami dihukum oleh sistem yang begitu lapuk ini, dan minta LLM dan pihak kementerian mengkaji semula lah sistem ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Si Putih memang telah pun beri cadangan dan komplain banyak tu. Sebenarnya kalau para pengguna, kerana sistem ini guna infrared dan kita perlu juga pasang alat kita dengan baik, dan sampai kita nak sampai ke Parang tu, kita perlu juga slow down sikit lah. Laju sangat dia tak tangkap. Itu betul. Memang di bawah 40 km/h. Itu saya sedang, kita telah pun membuat kajian di mana kita akan guna sistem multi lane free flow dengan alat, dengan sistem teknik yang baru, mungkin gunakan microwave dan gunakan satelit. Ini kita sudah buat kajian dan cadangan ini akan kita teruskan
supaya dapat kita melicinkan perjalanan para pengguna menggunakan elektronik sistem ini. Tetapi saya telah pun katakan, kita perlu juga menjaga bateri kita. Kadang-kadang bateri flat. Ada juga, ada orang flat bateri pun flat. Alat dia bateri, ada bateri. Ada dia punya credit balance pun tak cukup. Ada juga. Kita berusaha, kita tahu. Saya pun guna tiap-tiap minggu berapa kali saya tahu. Memang ada satu sistem yang perlu bukan tukar, di update lah. Terima kasih.